ini mengenai dengan istimewa sebetulnya kerana ianya bahagian pengakap kelainan upaya itu bagi OKU, Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Ya, bersama dengan seorang narasumber kita pada pagi ini. Mungkin Mahirah ingin memperkenalkan tetamu kita, silakan. Ya, bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Faizal bin Haji Pilok, iaitu selaku Pesuruhjaya Ibu Pejabat bahagian pengakap kelainan upaya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sudah sihat? Sudah sarapan ni? Alhamdulillah sudah bersarapan. Awal sudah ke Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semangat ni. Semangat itu yang kita mahu sebetulnya. Baik, bercakap ataupun kita memperkatakan ya mengenai dengan pengakap ini merupakan kali ketiga saya bersama dengan Persatuan Pengakap, tapi setiap slot yang saya kebetulan bertugas lain-lain hari itu mengenai berbeza tajuk ataupun bahannya. Mengenai dengan scarf dan juga sebagainya. Tapi kali ini lagi lain ya Mahirah ya. Ini berkenaan dengan bahagian pengakap kelainan upaya OKU, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Betul sekali, betul sekali. Baik Tuan, boleh kita ni sebagai mukadimah lah ya menjelaskan dan juga menerangkan serba sedikit mengenai dengan bahagian pengakap kelainan upaya ini. Silakan Tuan. Alhamdulillah, terima kasih dengannya. Terlebih dahulu saya bagi mewakili Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, terutama kepada bahagian Rampai Pagi kerana berkesudian menjemput saya untuk memperkatakan dengan pengakap bahagian kelainan upaya ini. Baik, bahagian pengakap kelainan upaya yang sebelum ini dikenali sebagai bahagian pengakap berkeperluan khas telah ditubuhkan pada tahun 2014 yang mana keperluannya pada ketika itu adalah untuk bercakap mengenai dengan penubuhan pasukan-pasukan pengakap berkeperluan khas pada ketika itu. Dan walau bagaimanapun pasukan pengakap berkeperluan khas telah ditubuhkan lebih awal daripada itu, iaitu pasukan pengakap bahagia 1025 dan juga pasukan pengakap Pusat Ihsan Al-Almirah Al-Hajah Miriam Kampung Bengkurung. Namun pada tahun 2017, bahagian pengakap berkeperluan khas telah diserapkan di dalam persatuan-persatuan pengakap daerah dan alhamdulillah pada tahun ini ianya dikembalikan dan dijadikan sebagai bahagian pengakap kelainan upaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Itu dia ada sedikit perjalanan ataupun permulaan ianya ditubuhkan terutama sekali di bahagian pengakap kelainan keupayaan ini 2014 Tuan ya. Betul. Ya, 14. Alhamdulillah. Jadi ingin kita ketahui juga ini ada tadi disebutkan semasa kita berbincang ya, iaitu mengenai dengan pasukan pengakap bahagia 1025 ya. Betul. Jadi bila sebetulnya ia ditubuhkan dan siapakah sebetulnya yang mengasaskannya? Alhamdulillah, terima kasih. Pasukan Pengakap Bahagia 1025 Pusat Bahagia Daerah Brunei Muara Jabatan Pembangunan Masyarakat, itu nama panjangnya itu. Jadi ia ditubuhkan pada tahun 1984 sebetulnya, yang mana pada ketika itu dipimpin oleh beberapa orang pemimpin Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Di antaranya ialah Skipper Haji Muhammad Zali bin Haji Arsyad, yang mana pada ketika ini adalah sebagai CEO Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, dan juga Skipper Pengiran Mahdi bin Pengiran Saleh, Skipper Haji Rasni dan beberapa pegawai dan kaki tangan Pusat Bahagia pada ketika itu. Penyertaan ahli-ahli 1025 pada ketika itu adalah terdiri daripada kesemua pelatih-pelatih dan murid-murid Pusat Bahagia, iaitu daripada Pusat Latihan Pekerjaan Orang-Orang Cacat dan juga kelas bimbingan asas orang-orang cacat. Alhamdulillah ya. Dan Tuan, kita ingin mengetahui juga mengenai dengan pastinya ada pencapaian sepanjang pasukan pengakap bahagian 1025 ini ditubuhkan. Mungkin dapat diceritakan serba sedikit mengenai dengan pencapaian yang telah diraih. Terima kasih. Alhamdulillah, sejak penubuhan pasukan pengakap 1025, ahli-ahli pasukan pengakap telah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan luar dan dalam negeri. Di antaranya ialah Second National Jamboree Brunei dan juga Fourth National Jamboree Brunei Darussalam, di mana ahli-ahli pasukan pengakap 1025 ini juga pernah mengikuti jamboree di luar negara, iaitu Agonori Pahang pada tahun 2014 dan juga Agonori Johor pada tahun 2018, dan beberapa perkemahan-perkemahan dan kursus-kursus yang telah dianjurkan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi sebagai tambahan ni mungkin dapat dikongsikan berapa orang sebetulnya semuanya ahlinya
bagi mereka yang menyertai bahagian pengakap kelainan upaya ini? Alhamdulillah, pada ketika ini hanya pasukan pengakap 1025 sahaja yang aktif, iaitu di Pusat Bahagia Daerah Brunei Muara, dan keramaian pelajar ataupun pelatih di Pusat Bahagia hanyalah 135 orang, dan yang menyertai pergerakan pengakap sebagai ahli 1025 adalah seramai 68 orang. Iya, dan kalau dapat dikongsikan juga lokasi-lokasi ditempatkan bagi mereka ini, mungkin adakah ianya hanya tertumpu di daerah Brunei dan Muara ataupun di seluruh daerah? Pada ketika ini hanya daerah Brunei Muara saja yang baru menubuhkan pasukan pengakap, tetapi kami mengharapkan daerah-daerah lain juga akan menubuhkan pasukan pengakap sendiri. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga apakah mungkin skim ataupun latihan yang dijalankan oleh bahagian pengakap kelainan upaya ini? Baik, terima kasih. Seperti yang sedia maklum, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ada 5 bahagian, iaitu pengakap tunas, muda, remaja, kelana dan bahagian pengakap dewasa. Jadi bahagian pengakap kelainan upaya ini juga tidak ketinggalan mengikuti skim-skim yang sedia ada. Jika sekiranya contohnya ahli pengakap itu berumur 18 tahun, jadi 18 tahun itu adalah termasuk di dalam skim latihan pengakap kelana. Walau bagaimanapun, walaupun mengikuti skim pengakap kelana, seperti yang kita ketahui, mereka ini adalah golongan orang kelainan upaya. Jadi skim itu dibagi kelonggaranlah kepada bis durang ini. It's about like 80% of the scheme itu untuk diserapkan kepada ahli pengakap kelana ataupun orang kelainan upaya ini. Jadi kelana bermakna orang kelainan upaya atau ingin berkelana. Pengertiannya. Kelana ini adalah salah satu bahagian daripada bahagian di Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, iaitu di antara umur 18 tahun hingga ke 26 tahun. Jadi peringkat ini dipanggil pengakap kelana. Okey, baik. Jadi sepanjang bahagian ini ditubuhkan, Tuan, ya. Jadi apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilanjutkan ataupun yang telah dilakukan? Ya. Alhamdulillah, sejak bahagian pengakap kelainan upaya ini ditubuhkan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan dianjurkan. Sepertinya adalah kem kemahiran diri, di mana kem kemahiran diri ini dianjurkan di daerah Tutong, dan dengan mendapat penyertaan seramai 60 orang peserta belia-belia daripada keempat-empat daerah. Jadi bis durang ini bukan pengakap, tetapi mengikuti perkemahan pengakap untuk didedahkan dengan kegiatan-kegiatan pengakap, terutama pengakap kelainan upaya. Jadi di antara aktiviti yang dijalankan dalam perkemahan tersebut adalah seperti bengkel bahasa isyarat dan survival skill, cara-cara untuk memasak di dalam hutan dan sebagainya lah. Dan juga selain daripada itu, bahagian pengakap kelainan upaya telah melaksanakan perkemahan mobility, di mana perkemahan mobility ini telah melibatkan seramai 60 orang peserta juga daripada keempat-empat daerah. Dan di dalam perkemahan mobility ini, peserta-peserta berpeluang belajar bengkel bahasa isyarat, mobility kelainan upaya penglihatan dan mobility kelainan upaya anggota, di mana para peserta berpeluang untuk mengalami sendiri makan di dalam kegelapan dan berkomunikasi tanpa suara. Itu semua diserapkan di dalam perkemahan tersebut. Satu aktiviti yang cukup menarik ya. Memberikan kesedaran kepada kita ini juga. Betul. Baik, kita akan mengikuti lagi lebih lanjut mengenai dengan segmen wawancara kita ni pada pagi ini, iaitu mengenai dengan bahagian pengakap kelainan upaya OKU Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Namun sebelum itu ada bahan akan kita bawakan. Betul, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali di Rapat Pagi selepas ini.
Perancangan dulu. Baik, kita kembali bersama Auda Karampai pagi ini. Pada pagi ini kita membicarakan dalam segmen wawancara ini kita bawakan itu bahagian pengakap kelainan upaya OKU Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Kepada bis kita yang baru bersama kami pada pagi ini, terima kasih ya di atas penyertaan Auda ataupun kesetiaan Auda bersama kita. Topik yang kita sediakan ini cukup bermakna sekali, Mahirah, ya. Dan kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa juga, yang banyak pengetahuan beliau mengenai dengan perkembangan khususnya dalam pengakap OKU ini. Jadi kita akan bercerita lagi mengenai dengan apakah perancangan di masa akan datang untuk mereka-mereka ini. Alhamdulillah, terima kasih. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam di dalam mencapai Plan Strategik 2024 di mana mencapai keahlian seramai 5,000 orang. Jadi dengan itu bahagian pengakap kelainan upaya sekarang sedang bergiat aktif untuk mempromosikan bahagian pengakap kelainan upaya ini kepada sekolah-sekolah dan juga pusat-pusat kelainan upaya. Jadinya InsyaAllah bahagian pengakap kelainan upaya akan melaksanakan dan menganjurkan beberapa aktiviti yang melibatkan bukan setakat ahli pengakap kelainan upaya sahaja, tetapi akan melibatkan semua bahagian-bahagian pengakap di bawah Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam untuk mendedahkan dengan warga orang kelainan upaya ini, insyaAllah. Alhamdulillah, satu perkongsian cukup menarik. Dan kalau di sini kita ada diberikan ni apa namanya ni? Saya kira kan tadi lancana. Saya fikir lancana, kalau ini akan dipakai ni tadi. Jadi mungkin dapat ceritakan apa? Mungkin ceritakan sedikit ni mengenai dengan. Sebetulnya ini adalah phone socket. Contohnya seperti di sana. Ini untuk telefon. Ya. Menarik sekali sebetulnya, Mahirah. Ini jadi ini diberikan pada masa bila ni? Ini sebetulnya adalah produk bahagian pengakap kelainan upaya di mana phone socket ini adalah dijual kepada orang ramai ataupun kepada ahli-ahli pengakap dan hasilnya dibagikan kepada ahli-ahli pengakap kelainan secara upaya. Percuma. Ya, betul. Tadi dijual untuk orang ramai macam mana, Tuan? Ya, dijual untuk orang ramai. Dijual. Dan hasilnya diberikan kepada ahli-ahli pengakap. Tadi sudah dinyatakan ya. Sebab saya fokus pada saat ini untuk boy dan pada Mahirah untuk girl. Jadi cukup kreatif dan menarik sekali sebetulnya, Auda. Dan saya macam Tuan mungkin dapat jelaskan, saya jadi tertanya-tanya macam mana mereka berkomunikasi bersama petani, mungkin menggunakan bahasa isyarat ataupun macam mana, Tuan? Ya, betul. Jadi macam mana? Boleh kami terus belajarlah ya? Boleh. Alhamdulillah. Kalau mengucapkan selamat datang, di bawah bahagian pengakap kelainan upaya ini memang berbagai kelainan upaya yang mereka ada. Contohnya adalah kelainan upaya pendengaran. Di mana kelainan upaya pendengaran ini kami berkomunikasi bersama bisdurang menggunakan sign language. Sign language contohnya tani membagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ayat ataupun perkataan awal daripada Assalamualaikum itu adalah huruf A. A berbentuk begini dan ditaruh kening di sini dan buat macam ni, ia akan menandakan Assalamualaikum. Macam mana ya? Assalamualaikum. Macam ni, Tuan? Ya, betul. Assalamualaikum. Dan kita ni jawab dengan W. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum. Ya, betul. Waalaikumsalam. Satu lagi ilmu yang cukup bermanfaat untuk pagi ini. Jadi kalau mengucapkan selamat datang macam mana? Selamat datang ke bangunan pengakap ataupun seumpamanya macam mana? Pandai tu. InsyaAllah. Okey, biasanya ini selamat. Selamat. Okey, saya beritahu dulu selamat pagi lah hal ya. Okey, baik. Okey, selamat pagi. Ini pagi. Selamat matahari. Pagi. Ini horizon kan? Ini matahari naik. Selamat atas, ya. pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau selamat tengah hari ada juga. Selamat tengah hari. Tengah hari. Kalau selamat petang ada juga. Apa tu? Selamat petang. Selamat petang. Jadi runduk sedikit. Di depan ya, runduk sedikit. Matahari hampir terbenam ya. Betul. Kalau selamat malam pun sama juga. Selamat malam. Sama runduk. Tadi kalau Assalamualaikum macam mana tu? Kalau bagi orang Islam,
Tapi kalau bagi yang non-Muslim, salam sejahtera. Salam sejahtera biasanya hi ataupun hello lah. Kalau hi, ya H pada kening dan diteruskan dengan I. Hi. Okey. Ini hi. Ya. Tapi diorang ni kan macam mana? Diorang faham kan biasanya kalau pengakap ni ada cara apa slot ataupun membuat macam mana? Diorang faham tu? Kalau slot tabik macam ini ya. 3 jari ya? 3 jari. Okay. 3 jari. Dan diorang pun membuat benda yang sama, hal yang sama, mereka pergerakan yang sama. Pergerakan yang sama. Okay. Dan alhamdulillah dalam bahagian pengakap kelainan upaya ini telah mengadakan beberapa bengkel bahasa isyarat untuk ahli-ahli pengakap, di mana apabila kami membawa keluar ahli-ahli pengakap kelainan upaya ini, diorang akan berkumpul bersama dengan pengakap-pengakap yang lain. Jadinya untuk pengetahuan asas kepada pengakap-pengakap lain, jadi kami mengadakan beberapa bengkel bahasa isyarat untuk senang diorang berkomunikasi dengan ahli-ahli pengakap kami. Betul. Faham. Bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Mahirah ya. Jadi kita ni sedikit sebanyak nanti boleh belajar jom Mahirah ya. Okey, tani ulang sekali lagi ya. Kalau Assalamualaikum. Ulang kaji lah ya. Ulang kaji. Assalamualaikum. Betul. Nursan. Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam macam mana? Kalau ni tabik. Kalau dirapatkan tabik tu jadi jadi kalau di jadi ini Waalaikumsalam. Jadi kalau terima kasih bagaimana? Terima kasih macam mana? Thank you. Terima kasih ya. Dan juga kalau tadi mengucapkan sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Tapi selain daripada mereka yang kurang berkeupayaan, ini macam dorang dapat mendengar, ada lagi macam yang indah bisu ataupun ada penglihatan, ada je. Kalau anda jalan, tapi ada tak? Kalau ada penglihatan, ya biasanya bercakap kan, dia mendengar dengan baik. Tapi ada juga yang multi disability. Jadi kalau multi disability, tapi ada pernyataan daripada dorang yang ada penglihatan. Ada. Alhamdulillah. Ada seorang cikgu di Pusat Bahagia, namanya Cikgu Jemari. Ia adalah seorang pengakap jua. Jadi ia adalah penglihatan penglihatan. Tapi alhamdulillah ia mengajar di Pusat Bahagia masa ini. Ya, ya, alhamdulillah. Satu perkongsian cukup menarik. Mungkin ada lagi aktiviti-aktiviti lain yang mungkin sebelum-sebelum ini yang dapat dikongsikan daripada tuan yang sendiri. Melibatkan orang OKU. Ya, melibatkan orang OKU ini. Mungkin ada aktiviti-aktiviti lain lagi. Okay, bukan setakat saja saya aktif di dalam Persekutuan Pengangkat Negara Brunei Darussalam, tapi secara belia saya telah menganjurkan beberapa aktiviti yang melibatkan warga kelainan upaya. Contohnya satu adalah Dine in the Dark. Jadi Dine in the Dark ini di mana para peserta ataupun orang awam datang ke tempat kami, diorang makan di dalam kegelapan. Jadi diorang merasai sendiri bagaimana makan macam mana rasanya ya, upaya penglihatanan ya. Seperti yang kita tahu, diorang dah nampak ataupun dah melihat. Jadi kami masa itu kami tutup ia punya lampungnya, kami gelapkan bilik itu biar diorang makan sendiri menggunakan apa yang makanan yang disediakan kepada bis diorang lah. Mereka menggunakan panca indera yang lain lah ya. Yes, seperti daripada bau dan sebagainya. Betul. Dan mata diorang pun kena tutup masa itu. Kena tutup. Jadi, totally blind lah pada ketika itu. Itu di antara aktiviti yang pernah dilaksanakan oleh saya sendiri. Ya. Jadi mungkin bagi mereka yang ingin mengetahui aktiviti-aktiviti ataupun maklumat lanjut mengenai dengan bahagian pengakap kelainan upaya OKU ini, mungkin ada laman media sosial, ya, mungkin laman akaun Instagram, Facebook, ya, untuk mereka mengetahui aktiviti-aktiviti mereka ini. Macam mana? Bersama, tuan. Terima kasih. Maya dengan maklumat-maklumat ataupun info-info mengenai Persekutuan Pergerakan Pengakap Laha khususnya, kalau bahagian pengakap kelainan upaya pada ketika ini memang tidak ada akaun peribadi bagi pergerakan tersebut, namun boleh didapati maklumat-maklumat mengenai pergerakan pengakap kelainan upaya melalui Brunei Scout, IG dan Facebook, dan juga boleh mendapatinya daripada IG dan Facebook Pusat Bahagia Pulai. Pusat Bahagia Pulai. Pusat Bahagia Pulai, betul. Okey, jadi mungkin bagi Auda yang mungkin ingin mengetahui mengenai dengan sedikit sebanyak mengenai dengan bahagian pengakap kelainan upaya OKU ini, Auda bolehlah melayari di laman Facebook tadi. Betul. Iaitu Brunei Scout. IG, ya. Dan juga laman akaun Instagram rasmi mereka iaitu Pusat
bahagia Hulai ya. Okey. Baik, sebagai akhirnya mungkin ada saranan ataupun pesanan ya kepada orang awam mengenai dengan kesedaran terhadap golongan orang kelainan upaya ini. Mungkin dapat dikongsikan. Jadi ada satu quote yang selalu diperkatakan oleh orang kelainan upaya, iaitu lihatlah keupayaan kami dan bukan kekurangan kami. Jadi ini adalah perkataan ataupun slogan yang selalu diperkatakan oleh orang OKU, golongan OKU ini, di mana kita ni sebagai masyarakat umum sepatutnya melayan bisturangan ini tanpa membezakan mereka di atas kekurangan yang mereka ada. Dan ketahuilah bahawa sebenarnya mereka memiliki kelebihan yang kita ni sendiri tidak miliki. Berikan mereka peluang untuk melaksanakan sesuatu perkara dan jangan tani halang bisturang itu untuk melaksanakan apa saja yang bisturang mau buat. Kerana pada biasanya tadi dasar kasihan jadi kerana ianya akan membataskan mereka untuk melaksanakan ataupun berdikari sendiri. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga selamat menyambut Hari Pendengaran Sedunia yang akan disambut pada 23 hari bulan September nanti. Dan saya ingin menjemput penonton-penonton untuk mendedahkan diri mempelajari bahasa isyarat dan sama-sama mendukung dan menyokong bagian orang kelainan upaya pendengaran di samping memudahkan berkomunikasi bersama OKU pendengaran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar nanti tuan. InsyaAllah seperti apa yang kita rancangkan bersama. Betul. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Faizal bin Haji Pilok, iaitu Pesuruhjaya Ibu Pejabat Bahagian Pengakap Kelainan Upaya, kerana sudi berkongsi mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, Bahagian Pengakap Kelainan Upaya OKU Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Dan Assalamualaikum. Terima kasih juga kita ucapkan di atas cenderahati ataupun buah tangan yang dibawakan oleh Tuan Haji Muhammad Faizal tadi ya. Alhamdulillah.